Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang apakah itu diabetes. Diabetes berlaku apabila pankreas dalam badan tidak lagi menghasilkan insulin atau badan tidak boleh menggunakan insulin sendiri dengan berkesan. Makanan yang kita makan akan bertukar kepada gula dalam badan kita. Insulin akan digunakan untuk membawa gula dalam saluran darah ke dalam sel dan tisu di mana ia digunakan untuk membekalkan tenaga. Apabila kekurangan insulin, gula tidak boleh dibawa ke dalam sel dan tisu, maka paras gula dalam badan akan meningkat. Ini akan merosakkan sel yang memerlukan glukosa untuk tenaga dan juga ini akan merosakkan organ dan tisu yang didedahkan kepada tahap glukosa yang tinggi. Terdapat dua jenis diabetes, iaitu jenis pertama adalah yang bergantung pada insulin. Biasanya berlaku pada kanak-kanak dan remaja. Begitu juga penyakit ini berlaku apabila badan tidak dapat menghasilkan insulin. Jenis kedua pula adalah jenis yang tidak bergantung pada insulin. Jenis paling biasa ditemui dan lebih daripada 90% penghidap diabetes adalah penghidap jenis ini. Selalunya berlaku pada orang yang berumur dan berat badan yang berlebihan. Apakah tanda-tanda amaran diabetes? Penyakit diabetes sering berlaku secara senyap, terutama pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, gejala yang biasa dialami ialah haus ataupun dahaga, iaitu haus yang berlebihan, letih, berat badan menurun, penglihatan kabur, otot lemah dan juga gatal. Terdapat juga gejala lain seperti penghidap penyakit kulit yang berpanjangan, luka yang lambat sembuh, kencing yang kerap, gatal pada bahagian kemaluan dan juga rasa kebas. Antara komplikasi diabetes adalah masalah kronik dan boleh mengganggu banyak organ bergantung kepada kawalan gula dalam darah. Tanpa pengurusan yang betul, ianya boleh mendatangkan berbagai komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, kegagalan buah pinggang, buta dan kerosakan saraf. Kandungan gula dalam darah tinggi yang berpanjangan, iaitu kronik, akan mengakibatkan kerosakan jangka panjang. Antaranya, mata akan menyebabkan katarak, iaitu pendarahan dalam mata dan menyebabkan buta. Yang kedua, akan merosakkan sistem saraf, di mana berlakunya kebas atau kehilangan deri rasa pada tangan dan kaki, di mana pesakit boleh mendapat kecederaan tanpa disedari. Selain itu, sakit juga boleh terkena penyakit angin ahma, kegagalan buah pinggang dan juga sakit jantung. Kawalan diabetes yang baik adalah anda boleh mengawal tahap gula dalam darah menghampiri tahap normal. Ini boleh dicapai dengan 3 kaedah berikut. Yang pertama adalah mengawal pengambilan makanan. Pengambilan makanan seimbang diperlukan kerana pengambilan makanan berlebihan akan meninggikan tahap gula dalam darah. Yang kedua, melakukan senaman fizikal. Senaman dapat mengurangkan kandungan gula dalam darah dan membantu insulin bekerja dengan lebih berkesan. Senaman juga dapat membantu anda mengurangkan berat badan. Dan yang ketiga adalah ubatan. Jika anda menghidap diabetes jenis 1, anda memerlukan suntikan insulin. Manakala jika anda menghidap diabetes jenis 2, anda mungkin hanya memerlukan pengambilan ubat hipogliksemia untuk menurunkan tahap gula dalam darah dan setengah mungkin memerlukan suntikan insulin. Diabetes juga boleh dicegah dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti makan makanan berkhasiat dan kalori terkawal dapat membantu mengawal tahap gula dalam darah, mengekalkan berat badan, mengawal paras kolesterol, mengurangkan tekanan darah tinggi dan mencegah penyakit jantung. Selain itu, senaman dapat memperbaiki kecergasan, membakar kalori dan oleh itu dapat mengurangkan lemak dalam badan dan mengawal berat badan anda. Senaman merendahkan kadar gula dalam darah dan membantu tubuh anda untuk menggunakan gula dalam darah dengan baik. Sebagai kesimpulan, pastikan anda sentiasa mengawasi kesihatan sendiri dengan menggalakkan untuk melakukan pengawasan glukosa dalam darah. Kerap memeriksa tahap glukosa dalam darah boleh membantu keberkesanan cara anda untuk mengawal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.